syurga akan diberikan kepada orang-orang yang husnul khatimah saat kematian. Ada, tu pun belum tentu. Jadi macam mana nak tahu husnul khatimah, su'il khatimah? Mungkin mata kita nampak lain. Mata kita nampak, oh dia kena siksa, kena pukul, patah tangan, patah apa semua, mati. Kena lenyek. Kita kata habis dia. Itu penilaian mata kita. Tapi mungkin penilaian Allah itu kematian yang terbaik. Itu husnul khatimah dia, syahid dia. Seperti Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Mati dia, tangan dua-dua putus. Badan penuh luka tikaman, 90-80 lubang tikam. Luka. Hancurlah badan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa alihi wa sahbihi man nasarahu wa taba'ahu wa alahu ila yamiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثواب مغفرة ورضوان حسن الخاتمة عند الموت ورفع الدرجات في الجنة مرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi taufik hidayah Allah taala sehingga kita dapat berkumpul untuk menuntut ilmu, membelajar ilmu dan juga mendengar nasihat-nasihat daripada Al-Quran, hadis. Mudah-mudahan ia akan membersihkan hati kita yang sentiasa menambah karatnya dan sentiasa membetulkan langkah kita menuju ke jalan yang lurus, sehinggalah kita mengharapkan adalah husnul khatimah saat kematian. Sehingga itu menjadi petanda awal bahawa seorang itu adalah orang yang berjaya di akhirat. Husnul khatimah sangat penting kerana dalam hadis Nabi sebut innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan seorang itu akan diambil kira oleh Allah adalah ketika khatam dia, ketika penamat dia, ketika penghujung hayatnya. Itu akan menjadi penilaian besar. Kalau di awalnya baik-baik pun, dalam hadis innar rajula, semuanya ada seseorang lelaki yang pada awalnya amalan-amalan ahli syurga. Dia beramal dengan amalan-amalan ahli syurga sehingga orang nampak dia tu dengan syurga ni macam sejengkal nak masuk, sehasta lagi nak langkah masuk syurga. Punya baik, punya banyak amalan, punya tak pernah buat maksiat. Tapi takdir Allah, dia tu adalah ahli neraka, maka penghujung hayat mungkin dalam masa singkat, mungkin dalam masa beberapa hari, dia melakukan amal maksiat dosa sehingga mati dalam waktu tu. Jadi ahli neraka dia, wal'iyadzubillah. Ada orang sebaliknya pula, beramal awalnya dengan amalan ahli neraka, punya jahat, punya maksiat jahat, sehingga orang nampak dia dengan neraka tu mungkin sehasta je nak masuk neraka lagi dah. Langkah untuk neraka lah tu. Tapi penghujungnya dapat dia bertaubat, buat amal soleh sesempat, mungkin sehari, mungkin beberapa hari sebelumnya, sehingga mati dalam keadaan telah bertaubat, syurga dia. Nabi kata innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan yang Allah nak nilai yang hujung tu. Sebab tu kita tak boleh mendabik dada dan rasa selesa dengan apa yang kita buat. Apa yang kita dah buat, jangan tuding orang. Orang tu tak pernah buat ni, apalah dia tu, apalah kawan ni. Belum tentu kita ni. Ya. Dan kita jangan rasa selesa. Aku dah okey dah. Semayang semua cukup.
datang ni dah kuliah apa semua, jangan rasa selesa. Tak tahu penghujung kita macam mana. Tapi itu hanya sebilangan manusia, ada yang macam tu, kata Nabi SAW. Ada pula kebanyakannya, majoritinya pula seperti mana pesanan Nabi Yaqub, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali mati dalam Islam. Macam mana nak pasti mati dalam Islam? Kita semua rasa kita sekarang Islam, mati dalam Islam kot. Belum tentu. Jadi macam mana kita nak pasti mati dalam Islam? Seperti pesanan Nabi Yaqub, sebenarnya yang bawa maksud, kamu hiduplah cara Islam, cara taat, cara taqwa, nescaya kamu mati pun dengan keadaan tu. Jadi kebanyakannya akan mati dengan cara kehidupan dia. Lifestyle dia macam mana, macam tu cara dia mati. Itu kebanyakannya. Tapi ada juga yang segelintir yang awal tadi saya sebut, awal baik-baik tapi hujungnya mati dalam keadaan tak baik. Ada juga yang macam tu. Jadi kita tak tahu kita ni yang mana satu. Jadi jangan rasa selesa. Rendah diri. Perhatilah kita punya kekurangan, kecacatan, dan juga doalah kebaikan untuk kita dan orang lain. Dan Nabi kata yub'atsu ala ma mata alaih. Yub'atsun nasu ala ma mata alaih, atau kama qala alaihi salatu wasalam. Orang tu pula mati macam mana, husnul khatimah atau su'il khatimah, bangkit di mahsyar nanti macam itulah. Kalau mati dengan husnul khatimah, bangkit gembira dia bersama dengan orang-orang yang baik. Kalau dengan su'il khatimah, buruk, mati dengan buruk. Buruk bukan pada pandangan orang, tapi pada penilaian Allah. Buruk pada penilaian Allah. Ada tanda-tanda orang soleh boleh kesan dia ni pada penilaian Allah buruk, pada penilaian Allah baik. Mati dalam keadaan buruk, maka bangkit bersama dengan kelompok-kelompok orang-orang yang bakal dikenakan azab ma ta'alai. Jadi cara lifestyle kita tu insya-Allah penentu kematian kita. Mudah-mudahan. Dan kematian tu menentu alam barzah kita, kubur kat mana. A ke B. Taman syurga ke liang neraka. A ke B, itu je. Itu penentu. Kubur penentu mahsyar kita. Mahsyar sebagai gambaran dah nampak syurga nerakanya. Ya. Oleh kerana itu mintalah kita dengan husnul khatimah saat kematian. Allahumma inna nas'alukal husnul khatimah 'indal maut. Ya Allah, kurniakanlah kami minta akan mati dalam keadaan yang baik penamat hayat kita. Maka itulah yang akan kita bicarakan di sini berkaitan dengan syurga. Syurga akan diberikan kepada orang-orang yang husnul khatimah saat kematian. Ada, tu pun belum tentu. Jadi macam mana nak tahu husnul khatimah, su'il khatimah? Mungkin mata kita nampak lain. Mata kita nampak, oh dia kena seksa, kena pukul, patah tangan, patah apa semua, mati. Kena lenyek. Kita kata habis dia. Itu penilaian mata kita. Tapi mungkin penilaian Allah itu kematian yang terbaik. Itu husnul khatimah dia, syahid dia. Seperti Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Mati dia, tangan dua-dua putus. Badan penuh luka, tikaman 90-80 lubang tikam. Luka. Hancurlah badan. Pada pandangan orang nampak, oh habis ni, su'il khatimah lah. Tapi pada penilaian Allah, ini mati yang terbaik. Husnul khatimah, mati syahid. Jadi bukan pada pandangan kita. Jangan kita menilai. Tengok dia tu mati accident kena lenyek dengan apa tu, steamroll tu kan. Yang gelek tayar, gelek jalan, steamroll tu yang gelek jalan yang berat tu. Bukan tayar, kena gelek tu habis tu, su'il khatimah lah tu. Belum tentu. Kita jangan cepat menilai. Apapun kita doa dia terbaik. Mudah-mudahan dia Allah ampun, mudah-mudahan dia syurga dan sebagainya. Jadi begitulah juga. Tapi orang saleh diberi petanda, nampak tanda dia. Seperti disebutkan. Ala kulli hal, mereka ada orang yang di situ dah Allah bagi petanda dah. Dia nampak dah dia ahli syurga. Ada orang waktu tu tak nampak lagi lah peluang di syurga ni. Rupanya Allah ampun waktu mana? Ada yang terampun waktu dalam kubur. Ada yang terampun bila bangkit mahsyar, Allah ampun. Lambat sikit lah dalam kubur, kena teruk lah tu. Mahsyar baru selamat. Ada mahsyar tak selamat, waktu timbang tu, waktu hisab baru Allah ampun. Jadi dia dah terseksa daripada kubur, daripada mahsyar.
Lepas tu mizan, baru terampun, ada orang terampun di situ. Sebelumnya teruk. Ada orang saat-saat nak campak dalam neraka dah. Baru Allah ampun dosa dia, selamat tak masuk juga neraka. Tapi yang awal-awal dah kena lah siksanya. Tapi tak ada neraka. Ada yang dalam neraka dah. Masuk dah. Allah keluarkan masuk syurga balik. Kan? Macam tu. Jadi, malah dikatakan semua umat Nabi Muhammad akan menjadi ahli syurga. Sama ada yang awalnya dah awal syurga ataupun dah masuk neraka baru syurga. Jadi ada peringkat-peringkatnya. Okey, kita tengok muka surat 420 berkaitan dengan ahli syurga. Wa qala lahum, ayat Quran tu. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Para penjaga syurga berkata kepada mereka, sejahteralah, salam sejahteralah untuk kamu. Kamu telah mengerjakan perbuatan baik. Silakan kamu masuk ke dalamnya, dalam syurga, dan kekal selama-lamanya dalam syurga. Dialu-alukan kedatangan, ahlan wa sahlan, salam sejahtera, kamu silakan. Kan? Oleh para malaikat yang menjaga syurga, malaikat Ridwan dan seangkatan dengannya. Kemudian datanglah pelayan-pelayan mengelilingi mereka. Sebagaimana pelayan-pelayan penghuni dunia mengelilingi kekasihnya. Mereka mengatakan kepadanya, Allah menyampaikan kabar gembira dan menyediakan untukmu kemuliaan ini itu. Semua sebut engkau tahniah, syurga engkau tingkat sekian, pelayan engkau sekian, kenikmatan yang disediakan untuk kamu sekian hebat. Dibagi tahu menu tu. Menu ikan siakap berapa ribu ringgit kan, bagi tahu siap. Kau nak makan sana bukan ribu lah. Nilai syurga kan. Masya-Allah. Kan baca juga. Siakap tu dahsyat. Jadi salah seorang pelayan di antara mereka pergi menemui bidadari yang menjadi isteri orang itu. Dia berkata, si fulan yang pernah dipanggil di dunia telah datang. Engkau telah melihatnya? Tanya bidadari itu. Aku telah melihatnya, jawab pelayan. Aku pun, maksud kau dah tengok tuan tahu ni kan, orang nak masuk syurga ni. Dia kata dah nampak. Aku pun telah melihatnya, kata bidadari. Ia adalah simpananku. Jadi bidadari duk tengok intip dah masa orang tu dalam dunia lagi kan. Seperti kisah Jalabib. Kisah Jalabib yang bidadari datang berebut nak bawa roh dia. Jalabib ni orang miskin, muka tak handsome. Orang kulit hitam, muka tak handsome pula tu. Miskin sungguh, tak ada duit sikit pun nak kahwin. Nabi suruh dia kahwin. Dia kata, ya Rasulullah, siapalah nak dengan aku ni? Kan? Tak handsome, tak ada duit. Rasulullah kata, tak. Engkau boleh baca qul huwallahu ahad? Ya, boleh baca qul. Itulah harta engkau, mas kahwin kau. Bayar dengan ajaran qul huwallahu ahad. Kan? Jadi maka Nabi kata, pergi rumah orang tu, beritahu aku sampaikan salam, so pinang anak dara dia. Jalabib pun pergi. Orang tu tengok Jalabib datang, kau nak minang untuk siapa? Untuk saya lah. Tak ada nantilah, kita nanti balik dulu. Kita ni balik tu nak elak, tak nak bagilah isyarat. Ya dah. Jalabib faham lah. So balik ni berarti macam tak nak lah. Mak bapak dia tak takkan bagi. Nabi suruh pergi lagi sekali. Pergi kedua, dia pun malu-malu. Nabi kata pergi. Minta lagi. Dia pun pergi tanya. Anak dara dalam tu dengar. Dia kata Rasulullah suruh datang. Beritahu ayah dia, wahai ayah, Rasulullah suruh dia datang kahwin aku. Maksudnya pinang aku. Kalau Rasulullah suruh dia kahwin dengan aku, lebih teruk muka bila tu pun aku sanggup. Pasal Rasulullah yang suruh. Kan? Kahwin dia. Jadi pendek ceritanya dapat kahwin. Mak ayah dia pun macam tak apalah, dah anak dara dia nak, kahwin je lah. Kahwin malam pertama tak sempat bermalam pertama lagi. Nabi ajak isytihar untuk jihad, dia daftar nama nak pergi. Pergi perang, syahid dia. Syahid, maka Nabi pegang kepala Jalabib sambil duk belai kepala dia tu, Nabi menangis, sedih. Kan, nak kahwin baru malam pertama tak sempat lagi, dah syahid dah. Tiba-tiba Nabi duk sedih-sedih terlongak ke langit itu, terus terpaling muka. Paling
macam benci dengan sesuatu, tak suka tengok sesuatu, benci. Paling dengan cepat dan pejam mata macam tu. Dalam keadaan muka Nabi macam nampaklah tak senang. Jadi sahabat pun heran, ish, takkan Nabi tiba-tiba tadi sayang je Jalabib, tiba-tiba macam marah pula pada Jalabib. Maka bila selesai pengumuman semua, baru Nabi cerita. Sebab apa? Sebab tadi aku terdongak, nampak bunyi gemuruh daripada langit, terdongak, dan tiba-tiba aku ternampak bidadari berebut-rebut datang nak bawa roh Jalabib ni. Berebut sehingga terselak kain. Kan, terselak aurat, sebab tu aku berpaling daripada bidadari tadi. Jadi begitulah kedudukannya. Lantas kebahagiaan meliputi dirinya hingga dia menuju ke ambang pintu syurga. Siapa dia? Bidadari gembira. Oh, dia datang dah, nak masuklah pintu syurga. Kan? Ketika sampai ke tempat tinggal, dia memandang dasar bangunannya. Tiba-tiba tumpukan besar mutiara yang di atasnya ada istana merah, hijau, kuning dan berbagai warna. Kemudian dia mengangkat kepalanya, memandang atapnya, tiba-tiba nampak seperti kilat. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberinya kekuasaan, nescaya dia akan jatuh sakit kerana sangat silau. Lalu dia pun menundukkan kepalanya. Tiba-tiba datang pasangan-pasangannya. Piala-piala diletakkan, maksudnya minuman-minuman, hidangan segalanya. Bantal-bantal disusun dan permaidani dihamparkan. Dia bersandar lalu mengucapkan syukur, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke sini. Tidaklah kami akan mendapat petunjuk seandainya Allah tidak menunjukkan kepada kami. Wa qalu alhamdulillah, ayat Quran ni, terjemahan daripada ayat Quran, semua ahli syurga akan mengucapnya. Bila dapat surga, wa qalu alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Syukur pada Allah yang bagi hidayah kami kat dunia dulu, boleh buat baik sehingga sampai ke sini dah kami ni, syurga ni. Kalau Allah tak bagi hidayah di awal masa dunia dulu, tak sampai kami sini. Kan? Memuji syukur. Jadi kita, apa yang kita dapat buat daripada amalan baik, syukur pada Allah. Bukan dabik dada kita, itulah saya pandai, saya gini, tidak. Semua tu Allah yang dorong. Allah yang buka pintu. Sehingga orang yang datang mau belajar ilmu agama ni pun Allah yang dorong. Nabi kata, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah nak bagi dia kebaikan yang banyak, nampak dia akan diberi kebaikan banyak, nampaknya dia mudah datang menuntut ilmu. Itu tanda Allah nak bagi dia kebaikan yang banyak. Kalau tak sukalah dengan ilmu, malalan belajar apa semua nak tahu, maka tanda Allah tak nak bagi kebaikan dia, yang dapat sebalik kebaikan. Wal'iyadzubillah, benda yang buruk yang dia dapat. Yufaqihu fid din. Maka semua puji pada Allah Ta'ala, syukur Allah yang bagi hidayah kat dunia dan sebagainya. Kemudian ada seruan, kamu hidup tidak akan mati untuk selama-lamanya. Kamu tinggal di situ tidak akan berpindah untuk selama-lamanya. Kamu sihat tidak akan sakit untuk selama-lamanya. Khuludul la maut. Hiduplah kamu tanpa ada mati, tanpa ada sakit, tanpa ada penat, busuk, segalanya tak elok, semua tak ada. Masya Allah. Allah marzuqna iyah, mudah Allah kurniakan kita semua benda tersebut. Nikmat syurga demikian. Masya Allah. Malah seorang lelaki, seorang sahabat, saya Sauban tak salah saya, dia khadam Rasulullah SAW. Dia kata, bila khidmat dengan Nabi, maka Nabi tanya dia, apa yang kau nak? Kau nak minta apa? Minta. Aku nak doakan. Kalau waktu tu offer kat kita habis dunia, semua kita minta kan. Semua minta dunia. Tapi apa yang dia kata, aku tak nak kecuali aku nak murafaqataka fil jannah. Aku bukan takat nak minta syurga, tapi nak minta berdamping dengan engkau ya Rasulullah dalam syurga je sendiri. Maksudnya telah lah syurga tu memang dah masuk lah. Nak berdamping dengan Nabi. Ada orang dalam syurga tapi jauh dari Nabi. Ada orang dalam syurga dekat dengan Nabi. Orang yang paling dekat dengan Nabi, antaranya Nabi kata orang yang akhlaknya sangat cantik, akhlak mulia. Ni orang yang dekat-dekat dengan aku ni. Yang kedua, selain daripada tu, dia kata orang yang banyak salawat pada aku, banyak sebut nama aku. Ni orang dekat dengan aku.
Selain daripada itu, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dengan jaga anak yatim macam ni dalam syurga. Rapat. Jadi dia kata tadi, Nabi kata, kau nak minta apa? Minta, aku nak doakan. Dia kata, aku nak minta dapat berdamping dengan kau ya Rasulullah dalam syurga. Nabi kata, boleh. Tapi engkau mintalah dengan cara perbanyakkan sujud. Maksudnya dengan banyak sujud, banyak solat, juga jalan untuk dekat dengan Nabi SAW. Tengok para sahabat ni rasa nikmat paling besar adalah duduk dengan Nabi. Tak pandanglah syurga tu, walaupun syurga pun nikmat dah, tapi lagi hebat dalam syurga dapat berdamping dengan baginda Nabi SAW. Diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pada hari kiamat aku mendatangi pintu syurga, aku membuka pintu itu. Mula-mula syurga terbuka dengan ketukan Nabi SAW. Nabi ketuk. Lalu penjaga pintu syurga dari dalam dia tanya, siapa anda? Ketuk ni siapa ni? Jawabku, Muhammad. Rasulullah SAW. Kata malaikat penjaga tu, oleh kerana anda, oleh kerana engkau Muhammad, saya diperintahkan, saya ni Allah perintah jangan sekali-kali buka pintu syurga kecuali awal yang ketuk Muhammad baru buka. Orang lain ketuk, siapa ketuk jangan buka. Paksa macam mana, dorong jangan buka. Muhammad ketuk, kau buka. Jadi sebab tu Nabi Muhammad kata, aku Nabi yang terakhir dalam utusan, tapi terawal dibangkitkan dan terawal dimasukkan ke dalam syurga. Umatku umat terakhir diutuskan, umat yang terawal dibangkitkan, terawal dimasukkan ke dalam syurga. Kenapa? Kerana kemuliaan Nabi. Maka kita menumpang kemuliaan Nabi SAW. Jadi kalau nak masuk syurga pun kita tumpang Nabi. Takkanlah kat dunia ni kita tak nak ingat-ingat Nabi SAW. Selalulah salawat kepada Nabi. Maka cuba-cubalah perbanyakkan salawat, ratusan-ratusan, mungkin ribu-ribuan, kan, ikut kemampuan. Tapi minta, kita cuba minta, ya Allah izinkan aku mampu salawat 1000 kali satu hari, kan, minta. Allah buka, Allah bagi peluang. Sampai ada orang, Masya Allah, kan, mungkin ada di sini ikut grup-grup yang buat salawat tu. Grup salawat, register 1000 sehari, 1000 sehari, satu hari 1000. Saya tengok dia orang tik. Lepas subuh dah tik. Uish, habis dah 1000 dah. Insya-Allah. Ada orang hebat mampu macam tu. Ya? Oh, ni ada ni. Dia orang ni ada lah. Kumpulan-kumpulan tu kan. Tahniah. Kau boleh buat lagi banyak, mana tak ada lagi, masukkan nama dia orang. Kat Sarawak kena create kan. Kan? Createkan kumpulan salawat. Azam 1000 kali, tik. Allah riak lah tunjuk ke orang debat salawat, riak pun Allah terima. Takabur pun Allah terima. Bab semayang, no, reject, kena tolak, kena padam. Bab amalan lain, takabur, riak, tolak. Bab salawat, maqbulatun ghair mardudah. Pasti Allah terima dan takkan tolak. Jadi, bagus buat macam tu. Orang tik kan, 1000, Masya Allah. Kan? Ambil yang ringkas. Kalau nak cuba katalah orang yang tak pernah buat, dia ambil yang ringkas. Habib Kazim ajar buat yang ringkas. Untuk, janganlah selalu ringkas macam tu. Kan? Ni orang kata bertatih lah. Bertatih, orang pun nak bertatih. Gunalah yang tu, kita papah dia 2 tangan, lepas sikit-sikit. Nak bagi dia berdikari, boleh. Jadi, mulanya baca innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ayat tu kan selalu baca salawat kan. Ya alladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Alaihi lah ringkasnya. Allahumma salli alaihi. Ya Allah, sampaikan salat padanya, sampaikanlah salat padanya. Nya tu Rasulullah lah. Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. 1000 sekejapnya. Jadi timbullah semangat, buatlah seminggu macam tu, lepas tu ubahlah cantik sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Jadi itulah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Jadi Nabi kata tadi, akulah orang pertama yang pergi ketuk. Jawabku, Muhammad. Kata malaikat, oleh kerana anda, saya diperintahkan agar tidak membuka pintu untuk siapapun sebelum anda.
Kemudian perhatikanlah bilik-bilik syurga dan tahapnya yang berlainan. Akhirat itu merupakan darjat yang paling tinggi dan paling utama. Jadi syurga ni memang luas, seluas-luasnya. Syurga yang paling kecil pun, yang paling terakhir orang masuk syurga, syurga yang paling low levelnya, paling bawah sekali pun 10 kali ganda dunia. 10 kali ganda dunia. Kan? Dan kita pun nak banyaklah bangunan-bangunan istana dalam syurga. Nak perbanyakkan dari sekarang kita dah bina. Macam mana nak bina istana dalam syurga? Banyaklah amalan. Antaranya yang Nabi sebut, siapa yang baca Qul huwallahu ahad 10 kali, Allah bina satu istana untuk dia. 10 je pun. Rasanya daripada sini sedekah kita habis kelas sampai kereta dah habis 20 dah. Kan? 10 kali Allah bina satu istana. 20, 2 istana. 30, 3 istana. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, idzan nakthur buyutana ya Rasulullah, qusurana ya Rasulullah. Kalau macam tu banyak sangatlah istana kami. Kan? Kan? Maka Rasulullah kata, Allah mampu bagi lebih banyak lagi daripada tu. Berarti kita kat dunia nak hidup berapa puluh tahun ya pun. Ni dah 40 tahun, 50 tahun dah. Baki siap-siap 10 tahun ni bah. Pun berangan nak buat rumah kat sana, nak buat rumah sini, ada tanah nak beli, ada berangan. Kalau boleh ada peluang nak buat je rumah, nak beli je rumah. Kan? Hidup baru baki 10-20 tahun ni pun. Tu pun nak berangan banyak rumah. Ni hidup di akhirat dalam syurga tak ada penamat. Berjuta rumah istana pun tak ada masalah lah. Sepanjang hayat kita boleh nikmati. Jadi antaranya. Kemudian perhatikanlah bilik-bilik syurga dan tahapnya yang berlainan. Akhirat itu merupakan darjat yang paling tinggi dan paling utama. Sebagaimana di antara manusia ada perbezaan yang jelas dalam ketaatan lahiriahnya dan akhlak-akhlak batin yang terpuji. Demikian pula apa yang mereka lalui memiliki perbezaan yang jelas. Jadi semuanya ikut tingkatan amalan kita. Antaranya amalan yang mudah nak bina istana, derma ke masjid, pembinaan masjid. Kan? Walaupun sekadar sarang burung besar tu ya kan. Bata ni kalau sebiji bata besar jugalah sebiji bata. Sarang burung lagi kecil. Dia derma sekadar satu sarang burung pun Allah bina istana untuk dia. Cahayakan satu lampu dalam masjid, istana untuk dia. Masjid Al-Falah berapa ribu lampu tu. Bayar bil elektrik sebulan, tu dia 1000 lampu dia dapat. Kan? Jadi niat sedekah kita, mudah-mudahan Allah bagi cahaya untuk masjid. Dapat cahaya lampu tadi ni. Istana yang banyak. Demikian pula begitu juga akhlak-akhlak kita. Sebab tu akhlak ni kita minta, ya Allah kurniakanlah akhlak yang mulia. Ini pemberian Allah, akhlak yang mulia. Allah yang pilih, Allah nak bagi akhlak. Jadi Nabi sebut akhlak harta dunia Allah boleh bagi pada siapa saja yang dia nak. Sama ada orang kafir pun Allah bagi. Orang yang menentang Allah pun Allah bagi harta dunia. Makan minum dia dapat semua. Tapi akhlak yang mulia Allah tak bagi semua orang. Maksudnya Allah bagi yang selected, pilihan. Ni aku nak bagi akhlak baik. Yang ni nak bagi dia sabar kuat. Yang ni nak bagi dia pemurah baik. Kan? Ni pula mungkin sabar dia kadar dia sikit tapi akhlak dia yang lain. Begitu. Jadi Allah juga yang atur segala akhlak tu. Jadi kita kena minta akhlak yang mulia. Demikian pula apa yang mereka lalui memiliki perbezaan yang jelas. Kehidupan dunia. Jika anda menginginkan darjat tinggi, berusahalah agar tidak seorang pun mendahului anda dalam ketaatan kepada Allah SWT. Lomba. Allah suruh kita lomba lari. Lomba buat ibadah. Lomba buat ibadah. Jangan bagi orang potong kita. Kita nak lebih pada orang. Bab ibadah. Lomba. Lawan. Sebab tu hukumnya makruh. Kalau kita ada peluang buat ibadah, kita bagi engkau lah. Engkau pergi. Makruh hukumnya. Allah tak suka macam tu. Contoh, katalah soft, kata dulu soft-soft kan. Kita boleh rapat. Ada soft kosong depan. Pergi. Sila. Lawan tolak kan.
Kau boleh, dia nak belakang. Sebab apa? Sana ada aircon, sana ada dinding. Kan? Makruh hukumnya. Allah tak suka macam tu. Bab ibadah berebut. Sehingga Nabi kata, kalau boleh mengundi lah nak duduk saf pertama tu, tak apa, boleh mengundi. Hari ni kau, esok jangan, no, aku pula buat undian. Macam tu. Ada peluang buat. Lumba. Dalam hal ibadah, Allah suka kita berlumba-lumba. Tapi dalam hal dunia, Allah benci orang yang berlumba-lumba. Tapi kita terbalik. Dan dunia nak lumba-lumbanya, ibadah, biarlah orang buat. Tak apalah, dia orang ada. Buat dia orang lah. Jika anda menginginkan darjat yang tinggi, berusahalah agar tidak seorang pun mendahului anda dalam ketaatan kepada Allah SWT. Allah telah merintah, tapi jangan pula seperti hal dunia, kalau orang lomba, sebolehnya jangan beritahu ke orang. Aku nak ambil ni peluang besar, aku seorang je, jangan beritahu ke orang. Sebab dia nak dapat banyak. Tapi dalam hal akhirat, berlomba tapi beritahu pada orang. Kita dapat buat benda ni, kita kena cerita ke orang, beritahu. Bila beritahu pada orang, orang tu pun dapat. Apa yang dia dapat, masuk akaun kita juga. Untunglah. Jangan buat macam dunia. Dunia kita tak nak beritahu ke orang. Oh, tak nak. Aku seorang je. Biar orang tak pandai. Aku seorang yang pandai. Kan? Kita dapat lebih dari orang lain. Tapi dalam akhirat, kena beritahu. Kongsi semua orang. Dengan kongsi banyak, ramai, dia orang buat, kita dapat juga habuannya. Allah SWT telah merintahkan berlumba-lumba dan bersaing dalam hal ini. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlumba, lawanlah kamu. Lombalah, sungguh-sungguhlah, berlawanlah kamu untuk mencari keampunan Tuhan kamu. Maksudnya cari ampun, jalan mudahlah ke syurga. Allah SWT firman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam perkara ini, perkara ibadah, hendaklah berlumba-lumba orang yang mahu berlumba-lumba. Silakan lomba sebanyak yang mungkin. Sebab tu Nabi kata, la hasada illa fitnatain. Tak boleh kamu nak berdengki dengan orang lebih, tengok orang tu lebih, kau nak lawan, tak boleh. Kecuali dalam dua perkara. Apa dia? Iaitu perkara hal yang nampak macam dunia, tapi dibolehkan kerana tujuan akhirat. Nampak macam dunia. Nampak orang tu kaya, engkau pun nak cari kaya. Sebab apa dia kaya, kita nak lomba dengan dia? Sebab dia kaya, dia banyak buat kebajikan. Oh, masjid tu dia buat, sana dia buat kebajikan, sini. Aku pun nak jadi kaya lebih pada dia, supaya aku banyak buat kebajikan lebih pada dia. Bukan kerana kaya nak bangga. Salahnya, oh dia kaya, orang puji dia, dia dapat pangkat demikian. Aku pun nak dapat pangkat juga, nak kaya juga. Ini salah. Kerana nak lomba kebajikan tu. Nampak macam tamak dunia, tapi kerana kebajikan dibolehkan. Dia panggil ribtah, rasa nak lawan dengan dia. Dan dalam hal ilmu, tengok orang tu ada ilmu banyak, dia boleh sebar, dia boleh buat kebajikan, mengajar dia banyak. Kau boleh, aku pun nak dapat ilmu lebih pada dia, nak buat lebih banyak daripada dia, ketaatan dan kebajikan. Namun anehnya, kalau kerabat atau tetangga anda memiliki kelebihan 1 dirham atau rumahnya lebih bagus, sempitlah dada anda. Ini kebanyakan orang. Tengok dia tu lebih, hui, tak boleh tahan aku. Kan? Macam mana dia boleh dapat lebih ni? Aku berusaha penat lagi pada dia dapat sikitnya. Jaga, pancitkan tayar kereta dia nanti. Bakar rumah dia nanti. Ni dengki syaitan ni. Hasad. Sempit dadanya. Dan susahlah hidup anda kerana iri hati. Hati kita, orang yang sedengki ni, dia lagi teruk sakit kena penyakitnya. Lagi beban pada dia. Tidur tak lena, duk fikir macam mana boleh dapat. Jadi kesihatannya merosot. Kan? Akal fikirannya terganggu dengan duk fikir hal orang je. Ni yang bahaya kehidupannya. Oleh kerana itu, perbaikilah keadaan anda agar dapat tinggal di dalam syurga. Baiki dengan cara jangan dengki dalam hal-hal yang tak dibolehkan. Janganlah anda berasa tenang terhadap orang lain yang mendahului anda dalam kesabaran dan kelembutan akhlak. Akhlak dia baik, jangan dia kata, akhlak dia baik kena pijak pada muka dia. Kan? Kita cara kasar kita tak boleh. Kita lah kena berusaha untuk dapat kebaikan. Seperti Nabi ajarkan, minta doa sabar, minta doa dapat akhlak yang baik.
husnul khuluq, minta akhlak yang mulia dan kekuatan sabar. Allahumma inna nas'aluka sabra indal qada. Ya Allah, berilah kami kesabaran, kuat sabar ketika bertembung dengan takdir ketentuan Kau ya Allah. Janganlah anda membandingkannya dengan dunia dan perhiasan. Tak payah nak jeling-jeling pada orang dia lebih, aku pun nak lomba dengan dia. Dia dapat kemuliaan dengan harta dia, aku pun nak macam tu juga. Tak payah. Biar berlomba dalam hal kebajikan dan pahala. Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, para penghuni syurga memerhatikan penghuni bilik-bilik yang ada di atas mereka sebagaimana mereka memerhatikan bintang-bintang yang berjalan dari timur ke barat kerana perbezaan keutamaan di antara mereka. Ini nampak, ui, syurga dia tu bercahaya, cantik, nampak lebih jauh. Macam mana kita kat dunia nampak, oh bintang tu besar, bintang ni kecil, bintang ni malap, bintang ni terang. Begitulah penghuni syurga ni nampak syurga orang. Sana terangnya syurga dia, lebarnya, luasnya. Ya Rasulullah, itukah tempat tinggal para nabi yang tidak dapat diraih oleh selain mereka? Satu ketika Nabi cerita tentang syurga. Syurga ni nampak luar, cantik lah gambaran yang Nabi sebut. Maka para sahabat tanya, adakah itu khas untuk level para nabi je? Kami-kami orang biasa ni tak ada peluang. Nabi kata tidak. Al-mutahabbina fillah. Orang yang dapat adalah orang yang saling sayang menyayangi kerana Allah. Hormat menghormati. Termasuk dalam sayang menyayang lah. Hormat menghormati, prihatin, tolong menolong, bantu membantu. Itu semua kerana sayang menyayangi sesama makhluk Allah. Ini orang yang macam ni, tu dia syurga dia. Satu ketika dalam hadis tentang muflis akhirat, kan? Nabi cerita orang, kamu tahu orang muflis? Sahabat kata kami tahu lah, orang muflis ni ada harta, akhirnya tak ada, hilang. Nabi kata bukan itu yang aku maksudkan. Muflis akhirat adalah orang yang banyak amalan kat dunia, hebat, tapi bila dia mati, banyak dia buat kezaliman, tak menunai hak-hak orang yang sepatut dia tunaikan. Dia sebagai bapa, dia tak tunai hak kepada anaknya, tak mendidik anak dengan solat, dengan agama. Maka anak tu tuntut, wahai ayah, ayah tak pernah suruh kami solat dulu, sehingga kami 40 tahun hidup, 50 tahun hidup, tak pernah sembahyang. Pasal kecil tak pernah terdidik di rumah. Ya Allah, aku nak tuntut pahala tu daripada ayah aku ni, tak pernah didik kami. Allah kata, wahai si ayah, ambil pahala 40 tahun, 50 tahun kau punya solat, bagi kat dia. Habis muflis. Mai anak kedua tak boleh nak bayar dah. Anak kedua tuntut, ayah tak bayar, tak pernah tunai dulu. Aku dah tak ada dah pahala, alung kau dah ambil habis dah. Allah kata kalau macam tu, ambil dosa dia 50 tahun tak solat, nah longgok pada ayah. Longgok. Mai anak ketiga, bagi lagi dosa. Bagi lagi dosa. Daripada banyak pahala, habis pahala, bankrupt, sehinggalah timbun dosanya. Datang lagi orang lain yang tunai. Ada kes lain yang bukan adik-beradik punya. Orang lain. Dulu kita sebar WhatsApp, rupanya cerita tu fitnah. Kita terlibat, orang tu tuntut, kita tak kenal pun dia dulu. Kan, tengok gambar sama cerita syoknya, ya hantar. Kan? Rupanya dia datang tuntut, ya Allah, dia pernah sebar WhatsApp aku berita palsu, fitnah, aku nak tuntut pahala. Maka ketika tu, orang tu dah lah bertimbun dosanya. Maka dia pun merayu, tolonglah jangan tuntut daripada aku, maafkanlah aku. Tak nak maaf, aku nak selamatkan aku punya. Aku pun nak takut juga neraka ni, nak selamat, aku nak ambil pahala. Dah tak ada pahala. Maka Allah yang maha penyayang, mungkin orang tu ada akhlak yang baik, jadi Allah bagi panduan supaya dua-dua selamat. Penuntut dan yang dituntut pun selamat. Allah kata, wahai fulan, kamu yang nak menuntut pahala daripada dia ni, kejap, kau tengok sana. Dia tengok, wah, istana hebat, warna-warni perhiasan, cantik, bercahaya. Untuk Nabi mana ya Allah? Ni untuk Nabi ke? Tak. Habis itu untuk wali ke? Tak. Untuk siapa? Untuk orang yang mampu bayar, dia boleh dapat. Bayar, dia boleh dapat.
Ya Allah, bayar. Duit mana nak bayar? Kat dunia tu boleh lah solat duit bawah meja ni, kan? Mana ada bayaran nak bayarnya? Bayarannya ada pada engkau. Engkau boleh bayar. Ada tu, engkau ada bayarannya. Apa? Bayarannya adalah kemaafan. Kau maaf dia, itu tempat untuk kau. Ya Allah, kalau itu aku maafkan dia, aku tak nak tuntut dah. Allah kata kau nak tuntut dah? Tak nak, aku maafkan dia. Sebab dah nampak syurga tu. Ya. Maka Allah kata, pimpinlah tangan dia, bawa sekali masuk. Kau dah maaf dia, pahala dia mungkin kekal lagi, masuk sekali. Jadi itulah, kalau ada akhlak yang baik, itulah penyelamat yang paling besar. Masya Allah, syurga. Demi diraihkan oleh selain mereka, tanya para sahabat. Tadi bila, ya Rasulullah, itukah tempat para nabi, tempat tinggal para nabi yang tidak dapat diraih oleh selain mereka? Tanya sahabat. Nabi kata, ya tentu. Demi zat yang diriku ada dalam kekuasaannya, orang-orang yang beriman kepada Allah dan para penghuni darajat tertinggi melihat mereka dari bawah sebagaimana mereka melihat bintang-bintang yang terbit di salah satu ufuk langit. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW berkata kepada dirinya dan para sahabat yang lain, maukah aku beritahu kepada kamu bilik-bilik syurga? Tentu ya Rasulullah, demi bapa kami, kamu dan ibu kami. Jawab para sahabat, dalam syurga ada bilik-bilik dari berbagai jenis mutiara. Bahagian luarnya boleh dilihat dengan jelas dari bahagian dalamnya, dan demikian sebaliknya. Di dalamnya terdapat kenikmatan, kelazatan dan kebahagiaan yang tidak dilihat mata, tidak terdengar telinga, dan tidak terlintas dalam fikiran oleh hati manusia, kata Nabi SAW. Jadi kita tak mampu nak bayang syurga pun, tapi Allah cerita kadar-kadar kepala kita boleh proses. Maklumat tu boleh kita faham dah. Allah kata syurga yang mengalir anak sungai di bawahnya. Pasal apa Allah suka sebut ayat tu? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Sebut syurga mengalir sungai. Sebut syurga mengalir sungai. Kerana Allah nak umpan orang-orang Arab yang diturunkan Quran dalam masyarakat mereka. Mereka duduk di tengah padang pasir. Orang di padang pasir ni, gambaran paling cantik, kebun kurma ada sungai. Ini paling cantik, paling indah, paling nikmat siapa dapat kebun yang ada sungai tengah-tengahnya. Cantik, seronok bersantai di situ, kan? Jadi Allah umpan syurga yang mengalir sungai, syurga yang mengalir sungai, taman-taman yang mengalir sungai. Jadi itu sekadar otak kita boleh proses, nampak macam tu je lah. Tapi sebenar hakikat jauh daripada akal kita terlintas. Tak mampu kita nak fikir, kan? Punya hebat. Jabir lantas bertanya, ya Rasulullah, untuk siapakah bilik-bilik itu? Untuk orang yang menyebarkan salam, kata Nabi. Minta maaf, sebarkan salam, memberi makan orang miskin, melazimkan puasa, dan mendirikan solat malam ketika orang lain sedang terlelap tidur. Ini ciri-ciri nampak ada orang yang berpeluang untuk dapat benda-benda tadi ni, nikmat-nikmat syurga, bilik-bilik yang indah tu. Sebar salam, tak suka nak maki orang, tak suka nak bergaduh dengan orang, tak suka nak kutuk-kutuk orang, hina orang. Ni tak ada. Dia suka Assalamualaikum, cakap baik-baik. Sebar salam bukan hanya bagi salam Assalamualaikum, Assalamualaikum. Maksud sebaliknya adalah suka kepada kesejahteraan, cakap yang baik, tak ada lah nak kutuk-kutuk, hina, menyakit orang dan sebagainya. Jadi ada orang yang jenis disebut oleh pepatah Arab, lau futihatil abwabun nar. Mulut orang tu kalau dia dah buka, dah berarti pintu neraka dah buka dah. Pasal mulut dia pedas sangat, mulut dia asyik benda yang tak baik, yang kotor je, kan? Terbuka dia tu macam neraka dah terbuka dah, punya jahat. Jadi jangan kita dinilai oleh orang-orang saleh dengan penilaian macam tu. Dia mai habis dah kita, menyusahkan ini, kalau datang dia menyusahkan kita. Jadi penilaian orang soleh tu adalah penilaian Allah. Kalau orang soleh nampak dia tu datang, habislah kita, menyusahkan. Allah, habislah telinga kita, kena tutup siap-siap lah. Memang dia
Itulah sikap dia. Kalau begitulah penilaian orang pada dia, berarti itu penilaian Allah. Sebab Allah kalau benci, kalau bab sayang, Allah sayang pada hamba, Allah panggil malaikat, aku sayang pada dia. Jibril dapat nama fulan, Jibril doakan kebaikan, Jibril sebar penuh langit. Fulan ni disayang oleh Allah. Ni kekasih Allah. Maka berita tu sampai ke muka bumi, yang dapat berita tu di kalangan semua makhluk kecuali manusia dan jin, dan manusia pula yang tertentu, iaitu manusia yang saleh, orang yang saleh yang kenal dapat berita tu juga. Orang yang biasa-biasa tak tahu. Kan? Seperti kisah Safinah. Safinah nama orang. Seorang sahabat nama Safinah. Nama itu gelarannya, Nabi gelar dia dengan Safinah. Nama asalnya khilaf ulama, tak pasti, ada sebagian mengatakan tak pasti nama dia, tapi ada yang mengatakan namanya Mahran. Ada yang mengatakan namanya nama-nama yang lain lah. Dia ni seorang hamba kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah setelah isterinya Abu Salamah meninggal, dia ada hamba ni. Tapi bila Ummu Salamah dipinang oleh Nabi, kahwin dengan Nabi SAW, Ummu Salamah hadiah pada Nabi. Nabi ambillah hamba ni. Nabi merdekakan hamba tu. Nabi merdekakan hamba ketika tu nak pergi perang. Nak pergi perang musafir. Jadi sahabat orang tua-tua lah yang angkat barang. Faham-fahamnya lah, nak angkat benda berat ni kan. Jadi bawa sikit-sikit. Nabi nampak Allah teruknya dia orang bawa sikit. Nabi kata tak apa, longgok-longgok situ. Longgok satu tempat. Ambil kain macam canvas, letak. Dan longgok semua barang jadi gunung kat situ. Atas kain tersebut. Bungkus satu. Wahai engkau, Safinah, pergi angkat. Nabi panggil macam tu je. Engkau Safinah, pergi angkat. Safinah makna apa? Safinah makna kapal. Orang lelaki. Mana kapal. Dia pun terpinga-pinga. Dia pun tak tahu kekuatan, kemampuan dia. Nabi yang suruh angkat. Jadi dia taat semata-mata daripada cakap Nabi. Dia tak persoalkan. Boleh ke banyaknya? Banyak. Kita mampu ya kan. Suruh macam tu. Mana boleh ni. Tak boleh lah orang ni. Bagi ada lah. Bagi tukang tu lah. Kan. Jadi dia, Nabi suruh. No, tak ada bantah. Terus buat. Walaupun dia terfikir boleh ke tak, boleh ke tak. Tapi Nabi suruh. Buat je lah. Terus dia capai, dia pegang, angkat. Ringan bagi dia. Kuat sungguh dia. Nabi yang sebut engkau Safinah. Padahal nama dia lain. Mahran nama dia, bin Farukh. Jadi Nabi panggil dia Safinah. Safinah, kau angkat benda ni. Dia pun angkat. Sehingga dia terkenal dengan Safinah Maula Rasulillah. Maula tu hamba ataupun khadam. Sebelumnya dia jadi hamba, lepas itu dimerdekakan, dia jadi khadam, khidmat dengan Nabi SAW. Jadi dia ni orang yang sangat patuh pada perintah Nabi. Tak pernah persoal, tak pernah tanya songih-songih ni. Perintah je buat terus Safinah ni. Jadi dia pun angkat. Dia kata lepas tu baru dia nampak kemampuan dia. Dia kata wallahi, aku kalau takat 5 ekor unta, 7 ekor unta, bebanan atas unta kan. Orang tak pikul atas belakang unta tu. Takat bebanan 7 ekor unta tu aku boleh angkat senang. Kerana kemampuan berkat daripada gelaran Nabi SAW, Safinah. Makna kapal tadi. Dan satu ketika Nabi perintah dia pergi jauh. Ini cerita kemuliaan dia, orang yang taat dan patuh lurus bendul lah kita kata. Patuh lurus bendul. Suruh apa tak pernah petikai. Sayyidina Safinah radhiyallahu anhu. Jadi Nabi suruh dia misi mengintip ke satu daerah yang terpaksa kena lintas sungai, lintas yang tak ke Mesir mana sana tu. Maka dia mau pergi dengan perahu, pecah. Sempatlah dia berenang-berenang sampai ke tebing. Sampai ke tebing sana, nak pergi ke tengah perkampungan tu, yang tak tahu kalau jalan darat dah tak tahu. Jalan laut tahulah, kan? Tapi jalan darat. Masuk dah lah naik atas tebing, tengok-tengok singa putih besar duk tunggu depan. Nak lari mana? Belakang sungai. Depan singa. Jadi sahabat kawan-kawan dia ni semua rasa gementar, takut. Singa depan macam mana? Safinah terus jalan. Kau duduk sini. Terus jalan, ulas telinga singa. Pegang. Ya Asad, ya Abul Harith dia panggil. Abul Harith ni gelaran nama singa. Ya Abul Harith. Abu Harith.
Dia pulih telinga. Kami nak pergi kampung sekian, kami tak tahu, terputus dah jalan. Kau tunjuk jalan? Siap pulih telinga ni. Kan? Itu singa tu bawa lah sampai ke tengah, dah tarik telinga dia, maksudnya dah sampai. Dia sebut, sebab tu salah satu ulama mengatakan apa dengan ayatnya, dia kata, tengoklah si Maula Rasulillah yang mengatakan kepada Abu Haris, kepada kata singa tu, ya Abul Haris, inni rasulu Rasulillah, aku adalah rasul kepada Rasulullah. Maksud rasul tu, perkataan tu utusan daripada Rasulullah SAW. Nak pergi sekian, dia guna nama Nabi, kepilkan namanya dengan nama Nabi, singa tu tunduk, terus jalan, kan? Dan itu juga kekuatan dan kemampuan karamah yang Allah berikan kepada dia. Masya Allah. Itulah orang-orang yang ahli yang sangat dicintai. Jadi kalau Allah sayang pun, Allah sampaikan berita tu kepada penduduk langit, penduduk bumi tahu juga. Begitu juga kalau Allah benci, samalah sistemnya. Malaikat Jibril tahu, sebar malaikat di penduduk langit, sebar ke penduduk bumi. Jadi penduduk bumi pun nampak. Jadi penilaian orang-orang soleh ni adalah penilaian Allah Ta'ala. Untuk orang yang menyebarkan salam, tak suka sebar-sebar benda tak baik ni, memberikan makan orang miskin, beri manfaat pada orang, bukan hanya sekadar bagi makan. Apa keperluan orang miskin? Mungkin bab makan dia okey, beras orang bagi banyak dah PKP ni, contohnya kan, boleh makan. Tapi nak rumah nak tinggal ni, yang ni bocor, tak boleh nak buat. Kita bagi keperluan tu. Tak semestinya bagi makan. Nabi kata bagi makan, aku nak bagi makannya, bagi beras lagi, bagi nasi lagi. Kan? Maksudnya kita bagi keperluan orang miskin, cukupkan keperluan dia. Melazimkan puasa, yakni amalan-amalan sunat yang Allah tak wajib pun dia suka buat. Dan mendirikan solat malam ketika orang lain terlelap tidur, bangun malam. Jawab Nabi SAW. Sahabat lain bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang mampu buat itu? Nampak berat ni Rasulullah. Nak sebar salam tu okey lagi, bab nak pergi makan, sahabat-sahabat miskin ramai. Kami nak makan kami sendiri pun berat, macam mana nak bagi pada orang? Bab puasa sunat, bolehlah kalau tak jihad, berjihad jalan Allah Ta'ala, macam mana nak puasa? Berat. Mendirikan solat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapakah yang mampu macam tu? Umatku mampu melakukan itu. Maksudnya dengan kesungguhan umat, dia bila dia nak, mesti dia mampu. Jangan kita kata, kita tak mampulah, itu orang soleh je, tu alim je. Ada siapa pun kalau nak, Allah bagi peluang. Allah bagi. Yang penting dia nak dan dia minta. Akan aku beritahu, jawab Nabi SAW, akan aku beritahu kepada kamu hal itu, iaitu orang yang bertemu dengan saudaranya, lalu dia beri salam, manis muka dengan orang, berarti dia telah menyebarkan salam. Sekurang-kurangnya enggak Assalamualaikum. Ni orang bagi salam, Assalamualaikum. Abang nak? Kan? Itu je. Jawab salam pun tak. Termasuk WhatsApp pun janganlah Askom ya kan? Bunyi macam syarikat telekom ni pun Askom. Itu macam-macam lah. Salam tu okey lagi kalau tulis salam. Salam tu kira bolehlah kita jawab salam pun. Ya. Tapi senangnya mesej sekarang kan tulis Assalamualaikum. Senang nak tulis benda tu. Kopi je. Boleh je. Kopi hantar. Kita boleh jawab salam. Waalaikumsalam. Ni Askom kita jawab Waskom. Askom Waskom. Nah, jadi telekom terus. Allahu Akbar. Malasnya nak dapat pahala. Allah nak bagi 10 pahala pun tak nak. Benda simple ni. Bagi salam, manis muka dengan orang. Orang yang memberi kerabat dan keluarganya makan sehingga membuat mereka kenyang, berarti dia telah memberi makan pada orang. Tak semestinya dia orang miskin je baru kita bagi. Dia tak miskin pun tu, ada kereta, ada rumah, tak bagi lah. Tak, bagi makan, mengenyangkan orang termasuk dalam hal tadi, beri makan orang miskin. Maksudnya yang tu lebih utama lah beri perhatian kepada orang miskin, kan? Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dan 3 hari setiap bulan, puasa sunat, hari putih, berarti dia telah melazimkan puasa. Kerana Nabi sebut orang yang puasa 3 hari setiap bulan, berarti macam dia puasa sepanjang hari, sepanjang tahun. Sebab satu amalan digandakan 10. Kalau ada sebulan 3 hari, dah 30. Macam sebulan dah lah. Itu melazimkan puasa. Orang yang mendirikan solat isyak pada akhir waktunya dan solat subuh berjemaah. Dia sembahyang isyak berjemaah, subuh berjemaah.
tanda dia dah qiyamul lail. Itu dah kira qiyamul lail. Tapi qiyamul lail kadar-kadar, tidak ala kadar. Qiyamul lail yang sedikit. Kalau nak tambah lebih lagi, bangunlah dengan sunat-sunat yang lain. Tengah malam pula. Tapi kalau tak bangun tengah malam pun, dia dah qiyamul lail. Kan? Ya, kalau kita dengar qiyamul lail kena tidur dulu, Ustaz. Lail tu apa? Lail tu malam. Malam ni dari mana ke mana? Malam daripada maghrib sampai ke subuh tu malam. Kalau kita dah sembahyang isyak, berarti kita dah qiyamkan lail tu. Bangunkan ibadah di waktu malam tu. Sembahyang isyak berjemaah, sembahyang subuh berjemaah. Tambahlah kalau kita tambah sunat itu zikir ini, Quran lagi apa segalanya, lagi lengkaplah kita punya lengkap ibadah qiyamul lail kita, lagi banyak. Ini sekurang-kurangnya. Sembahyang isyak berjemaah, subuh berjemaah. Itu dah kira dia qiyamul lail. Berarti dia telah dihitung telah solat malam. Sementara orang yang tidur adalah orang Yahudi, Nasrani dan Majusi. Kalau itu pun dia tak nak buat. Sama dengan puak ni. Level dia sama dengan Yahudi, Nasrani, Majusi. Sembahyang subuh pun tak nak, isyak pun tak. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang firman Allah, tayyibatan fi jannatin adnin, dan tempat tinggal yang bagus di dalam syurga adnin. Baginda menjawab, iaitu taman-taman dari mutiara. Di setiap istana terdapat 70 rumah dari yakut merah. Dalam setiap rumah terdapat 70 ruang dari zamrud hijau. Memang saya tak kerti nak cerita ni, sebab kita tak pernah tengok punya indah macam mana ni, kan? Kan? Duk tengok rumah kita je, jadi nak cerita tak kerti. Kan? Yang maksud perhiasan yang indah-indah, cantik-cantik, hebat lah, kan? Yang sangat hebat. Dalam setiap ruang terdapat bangku. Di atas setiap bangku terdapat 70 tilam dengan pelbagai warna. Di atas setiap tilam terdapat seorang isteri bidadari. Marah orang sini. Habis suami kami banyak dengan isteri. Di sana tak ada sakit hati kita ni, cemburu, nak marah, tak ada. Jadi habis tu orang tanya, kalau lelaki ada bidadari, kita dah sebut dulu kan. Kalau perempuan, adakah bidadara? Tak ada. Dia akan jadi pelayan kepada lelaki-lelaki, sama ada suami dia ataupun dia dinikahkan kepada suami baru dalam syurga. Jadi mana suaminya di dunia, itulah suami pasangan dia juga di dalam syurga, kan? Dan kalaulah dia dalam keadaan tak bersuami, maksudnya suami dah mungkin cerai ke, dia tak kahwin kan, maka dia akan dikahwinkan dengan suami dalam syurga. Yang suami, ada juga lelaki yang mati dalam keadaan tak beristeri kan, jadi dikahwinkan, ketemukan dalam syurga nanti. Di setiap ruang terdapat 70 hidangan. Di atas setiap hidangan terdapat 70 jenis makanan. Di setiap ruangan terdapat 70 seorang pelayan. 70 pelayan. Setiap ruangan terdapat 70 pelayan. Setiap pagi diberikan kepada orang mukmin kekuatan untuk mendatangi itu semua. Maksudnya kemampuan dia boleh layan kepada semua tu. Makan sekian banyak, semua boleh makan. Bukan pilih 70 hidangan tu, ambil ni je lah, yang terbaik je, yang lain tak larat makan. Tak, kita boleh makan semua. Boleh ke perut ni masuk ni? Boleh, kan? Makan dan tak memudaratkan. Makan banyak macam mana, duduk kita makan, tak ada mudarat, tak sakit sendat perut kan, tak ada, kan? Busuknya tak ada, kan? Sakit-sakit pun tak ada dan sebagainya. Semua benda bahagia belaka. Jadi dia mampu untuk melayan semua makanan, mampu untuk melayan semua isterinya, mampu untuk melayan semua tempatnya. Kekuatan yang Allah berikan kepada ahli syurga. Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah gambaran syurga yang mampu kita fikir. Tapi sebenarnya jauh daripada apa yang otak kita tergambar. Tak terlintas pun di fikiran kita. Yang penting untuk jadikan kita raghbah. Raghbah ni keinginan, ketamakan kita untuk dapat benda tu,
dengan cara kita bekerja keras dalam hal ibadah. Wallahu ta'ala alam. Dan akan datang kita masuk dalam keutamaan ahli karamah min awliya wali-wali Allah. Keramat-keramat kita sebut tu, adakah keramat, kan? Karamah, adakah wali Allah, akan dibicarakan dalam tajuk akan datang. Dan ini merupakan ciri-ciri ahli syurga, orang yang mendapat karamah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kesalehannya, maka mereka akan dapat petanda awal bahawa mereka ahli syurga. Cuma kita sebut tadi, kita tak boleh dabik dada. Oh, aku dah ada karamah ni, aku dah ada karamah ni, aku dah ada hebat, doa aku makbul ni. Habis. Itu merosakkan kita. Kalau kita nampak kebaikan diri, aku hebat, aku dah hebat, aku dah tinggi ni. Kalau nampak macam tu, rosak. Kita semakin jatuh, semakin direndahkan oleh Allah Ta'ala. Maka lagi kita nampak kesilapan kita, Allah, walaupun silap kita yang buat dulu-dulu tu, zaman jahiliah kita dulu tu, sampai sekarang dah bertaubat berpuluh tahun dah pakai elok, pakaian elok, ibadah kita dah elok, pun masih menyesal, masih rasa malu, masih rasa kurangnya, silapnya. Tanda Allah semakin angkat darjat dia. Kalau nampak orang lain lemah, kita baik, itu semakin kita jatuh di sisi Allah. Biar kita nampak kita semakin kurang, tak cukup, ada je benda tak buat lagi, tak cukup, tak sempurna, orang lain lagi hebat, orang lain lagi hebat, tanda kita semakin mendekati Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ya. Baik. Salawat Nabi. Ya. Semuanya penting. Sebab bagi makan ke dia pun penting. Sebab makan untuk sumber kehidupan, dan bagi ilmu pun penting juga. Penting juga. Jangan kita kata tak payah bagi makan, kita bagi ilmu je lah. Nanti dia tak makan, mati, ilmu tak dapat amal juga, kan? Jadi dua-duanya penting. Ikut kemampuan kita dari sudut mana. Kita tak ada ilmu tapi bab duit nak bagi, boleh, silakan bagi bab makan, bagi bab keperluan dia. Kita ni tak ada duit tapi ilmu boleh lah, nak cerita sikit, nak bagi ilmu kat dia, nak didik dia, okey, sumbang dari sudut ilmu, ikut kemampuan kita. Kalau kita mampu dua-dua, lagi bagus. Ilmu pun bagi, makan pun bagi. Seperti ulama-ulama kita dulu, Syekh Abu Bakar bin Salim, atuk nenek moyang kepada Habib Omar yang ada sekarang, kan? Dia Masya Allah buat jamuan makan setiap Jumaat ni, beratus ribu orang datang makan. Dengan harta dia punya, masuk beras, makanan tu semua bahan dia punya sedia. Dia pun tak tahu dari mana datang dan kemampuan dia boleh buat benda tu. Ada je orang hantar, kan? Dan ilmu jangan cakap lah, memang dia ulama. Ilmu pun dia bagi, makan free pun dia bagi. Jadi kedua-duanya adalah jalan yang baik, kan? Ikut kemampuan yang kita nak bagi mana. Jangan kita menyalahkan orang. Banyak kita, apa dia orang ni duk bagi makanan je, tak nak buat kelas ilmu masuk. Jangan kita salahkan benda yang dia buat baik itu. Yang dia tak buat, kita tampung. Oh, dia tak buat ilmu, kita bagi ilmu. Dah makan, orang bagi dah. Okey? Jadi yang mana kurang, kita tampung. Jangan kita duk kelebihan dia, kita potong. Lagi cacatnya. Ini orang yang jauh daripada Allah, orang yang muflis tadi, tak guna mulut dengan salam tadi. Kayak nak kutuk orang je. Pandang kebaikan orang pun benda tak baik. Ya. Kita bagi dia makan, kebanyakannya orang miskin ni, dia kurang amal, kurang beramal. Mungkin sebab kemiskinan tu membuatkan mereka jahil. Ya. Jadi sebab kita bagi makan tu, maksud dia boleh kita, maksud dia, yalah, dia ni ada mungkin orang lain yang lebih berilmu lagi. Yang ini macam mana Ustaz punya pandangan? Ya. Bagi makan, Betul, kadang orang fikir ya, tapi kita tengok yang terdekat dengan kita, yang peluang depan kita. Mungkin kita nampak dia miskin, tapi
aurat pun tak, semayang pun tak. Buat apa kita, contoh kadang kita terlintas, buat apa aku nak pergi makan kat dia? Lebih baik kita bagi kat Masjid Al-Falah punya orang. Dia orang semayang apa semuanya kan. Tak, bukan macam tu. Kita nampak ada peluang depan, kita bagi sini. Yang Masjid Al-Falah mungkin jauh sikit, kita bagi kemudian. Jadi apa yang terlintas dekat sekitar kita, kita ada peluang, kita buat. Kita isikan peluang tu. Walaupun dia tak semayang, dia tak tutup aurat, duduk minta sedekah, memang kita nampak dia miskin sungguh. Kan? Kita jangan kata, tak payah aku nak bagi esok. Ini sebenarnya tipuan syaitan. Syaitan tipu kita. Dia kata, alah, jangan bagi. Tengok dia tak tutup aurat pun. Kau bagi makan dia kan, dia semayang pun. Esoklah kau bagi kat orang sana. Esok pula, nampak, dia ni tak payah. Esoklah pula. Bulan depan lah pula. Alah, sikit baru kumpul lah banyak sikit. Lain kali semua tak buat. Semua tinggal. Kan? Jadi syaitan nak menipu kita. Ada peluang sini, bagi. Kita mampu buat dan ada peluang, kita bagi. Kan? Walaupun dia bukan orang Islam. Bagi makan tetap pahala kita. Walaupun dia makan, dia tak Islam. Nabi pun bagi makan juga pada orang yang tak Islam pun. Orang Yahudi dan sebagainya. Kan? Jadi ada peluang kita buat yang paling dekat. Lebih khusus kita pandang, walaupun peluang tu agak jauh, tapi kalau keluarga kita terdekat kakak kita ke anak saudara kita duduk Johor ni, kita duduk Selangor ni, dia sangat memerlukan. Jadi walaupun jauh daripada kita, tapi itu ada peluang dekat dengan kita. Kita utamakan peluang yang terdekat dengan kita. Wallahu alam. Mungkin itulah sampai maksudnya. Ada lagi soalan ni? Maksud Nabi banyakkan sujud tu banyakkan solat lah. Solat. Jadi banyakkan solat sunat. Solat fardu telah tak boleh nak banyak, memang 17 rakaat je. Kan? Yang sunatnya boleh jadi 100, boleh jadi lebih dan sebagainya. Dengan sembahyang sunat banyak-banyak, berarti kenapa Nabi sebut sujudnya? Sebab dalam solat tu benda yang paling besar adalah sujud. Jadi Nabi guna bahasa tu, sujud banyak-banyak, berarti solat banyak-banyak. Sebut benda sikit tapi sebenarnya keseluruhan tu Nabi nak suruh sembahyang. Dan dikatakan sujud, sebagian ulama menafsirkan kisah tadi, Nabi suruh bantulah hajat engkau, maksud hajat dia nak bersama Nabi dengan banyak sujud. Berarti dalam sujud tu kau minta doa banyak-banyak. Kerana keadaan yang paling kita dekat dengan Allah Ta'ala adalah keadaan kita sedang sujud. Maka perbanyakkanlah doa dalam sujud. Sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Kadang-kadang kita buat solat hajat, kadang sujud yang terakhir je kita panjang kan. Yang awal 2, 3 sujud, yang 3 pertama semua 4 sujud. 3 pertama kita pendek. Tak nak panjang boleh. Setiap sujud. Sujud mana satu pun nak panjangkan doa. Cuma dah kita buat berjemaah lah kot. Kita tak nak lah panjang, kadang orang belakang tu nak cepat dan sebagainya kan. Kalau sendiri, lama mana kita nak minta, silakan. Sujud adalah rukun yang panjang dan takkan terbatal walaupun lama kita sujud. Tak batal. Lagi lama, lagi bagus. Ada yang ketika Nabi sujud punya lama sampai sahabat dia rasa, Nabi pengsan ke apa? Tak bangun-bangun lagi. Sampai ada sahabat angkat, tengok, sujud lagi. Kan, rupanya ada Hasan dan Husin di belakang Nabi SAW. Ya. Boleh. Mintalah hal hajat dunia akhirat. Tak semestinya hajat akhirat semata-mata. Tak semestinya hajat dunia semata-mata. Campur aduk lah. Campur dunia akhirat kita. Jadi kalau minta pun, minta harta pun yang berkat. Contohnya kan. Seperti Nabi doa, Sayyidina Anas Malik doa berkat harta, berkat umur, berkat zuriat dia. Dunia untuk akhirat.
Wallahu alam. Terima kasih kepada semua. Minta maaf segala-gala kesilapan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waqtina bil husna wa anta radin 'anna fi khairin wa lutfin 'afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna fa anta 'alaina qadir waghfir lana wa li walidina wa li ummati sayyidina Muhammadin sallam saghiraha wa kabiraha ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Innakum taqabbal ya karim. Assalamualaikum.